apa orang kata modal untuk, sebab meniaganya adalah menarik penyokong kan, itu perniagaan mereka. Bila mereka ada kuasa dan kepimpinan, dengan gaji yang mereka dapat nanti baru mereka dapat mencapai apa impian dan cita-cita yang mereka telah tanam sebelum mereka capai jawatan tersebut. Jadi dia labur lagi, beli macam gadget-gadget yang mahal, beli barang-barang yang mahal untuk ditunjukkan supaya orang nak tengok lagi. Dia memberi inspirasi supaya orang buat macam dia buat. Tapi dalam masa yang sama tadi, sebenarnya apa yang dia buat tu juga untuk mengejar lebih banyak viewer dan lebih banyak like. So orang-orang begini kalau berniaga online, mereka beli iklan, iklan-iklan untuk muncul di banyak page orang supaya orang tengok apa yang mereka nak tunjukkan, semata-mata untuk mencapai cita-cita mereka. Kerana itu pelaburan pada mereka, dan akhir nanti mereka akan menjadi lebih popular. Terlalu tegas, terlalu dominan, askar lah kan, terlalu askar, tapi orang lain redha. Tak apa, dia mulut dia memang macam tu. Personality violet, kewangan dan kejaya. Personality violet tahu wang melambangkan kuasa dan melaluinya mereka mampu mempengaruhi seseorang. Wang juga mampu membantu mencapai impian. Namun begitu, uniknya personality ini menggunakan wang dengan sekadarnya dan berhati-hati. Mereka tidak memerlukan terlalu banyak wang untuk keperluan sendiri, namun mereka suka dan menghayati kemewahan yang dimiliki. Bagi personality ini, wang juga adalah untuk masyarakat. Mereka menggunakan wang yang ada untuk memberi inspirasi kepada masyarakat. Mereka juga menggunakan wang bagi merealisasikan visi mereka agar dapat mengubah pandangan orang lain kepada mereka. Mereka sanggup berbelanja bagi mencapai visi mereka kerana matlamat mereka lebih penting daripada wang yang mereka terima. Jadi orang violet ni dia invest balik wang untuk mengejar populariti lah, lebih kurang begitu, ataupun nak dapatkan perhatian. Ataupun macam orang politik lah, dia labur balik wang, sama ada bukan politik wang, maksud saya mesti kena ada wang nak masuk dalam dunia politik. Sebab nak bergerak ke sana kemari, perlukan pelaburan, nak belanja, nak makan, nak invest, nak buat event, nak buat itu, nak buat talk, nak buat majlis, mesti kena ada apa orang kata modal untuk, sebab meniaganya adalah menarik penyokong kan, itu perniagaan mereka. Bila mereka ada kuasa dan kepimpinan, dengan gaji yang mereka dapat nanti baru mereka dapat mencapai apa impian dan cita-cita yang mereka telah tanam sebelum mereka capai jawatan tersebut. Jadi tentulah perlukan pelaburan. Sebab itu mereka tak nak bermewah tu bukan hanya untuk diri, tapi untuk gains more popularity. Kalau YouTuber yang suka menunjukkan kemewahan, jadi dia labur lagi, beli macam gadget-gadget yang mahal, beli barang-barang yang mahal untuk ditunjukkan supaya orang nak tengok lagi. Dia bagi hadiah sesuatu yang mahal. Jadi dia record, dia rakamkan benda tu, jadi orang akan tertarik. Oh, dahsyatnya. Dia memberi inspirasi supaya orang buat macam dia buat. Tapi dalam masa yang sama tadi, sebenarnya apa yang dia buat tu juga untuk mengejar lebih banyak viewer dan lebih banyak like. So orang-orang begini kalau berniaga online, mereka beli iklan, iklan-iklan untuk muncul di banyak page orang supaya orang tengok apa yang mereka nak tunjukkan, so orang dengar apa yang mereka nak cakapkan. Jadi memang beli iklan tu salah satu cara marketing. Tapi untuk orang violet, mereka sanggup korbankan modal yang besar semata-mata untuk mencapai cita-cita mereka. Kerana itu pelaburan pada mereka, dan akhir nanti mereka akan menjadi lebih popular. Macam itulah lebih kurang. Personality violet adalah seorang yang berwawasan. Mereka sentiasa mampu berfikir dan mencari penyelesaian bagi sesuatu masalah. Mereka melihat sesuatu masalah secara mendalam dan melalui pandangan yang jauh. Hal ini menyebabkan mereka dianggap sebagai ketua yang ideal. Mereka mampu untuk meramal apa yang akan terjadi bagi keputusan yang diambil. Oleh kerana itu, mereka mampu memikirkan langkah apa yang
dapat diambil bagi keputusan yang akan datang. Bagi mereka, fakta dan statistik bukanlah penentu kerana fikiran mereka sentiasa berada di hadapan daripada segi masa. Mereka tidak perlu tahu secara jelas bagaimana ataupun bila sesuatu perkara itu akan dicapai. Mereka tahu yang mereka mampu mencapainya. Itu dahsyat. Orang Violet ni, dia idealistik, futuristik, visionary. Lalu dia boleh merasakan sesuatu, menjiwai sesuatu, dan melihat sesuatu itu mampu menjadi kenyataan. Jadi dia tak perlu tahu bila, exactly apa. Jadi contoh, pengurus-pengurus ataupun pegawai-pegawai yang membuatkan keputusan besar dalam industri ataupun dalam syarikat. Jadi dia ni biasanya akan terapkan banyak tenaga Violet ataupun dia seorang yang visionary. Kerana dengan melalui tenaga visionary ni tadi, dia mampu untuk membuat satu keputusan yang futuristik, yang orang lain tak nampak, orang lain tak nampak lagi, orang lain tak dapat rasakan lagi, tapi dia telah lihat sedemikian rupa. Lalu dia telah buat satu benda yang menjangkaui masanya. Jadi orang kata, kalau ikut statistik, keputusan yang dia nak buat tu akan mungkin lebih memudaratkan. Tapi dia kata tak. Gerak hati dia cakap, ikut keputusan ini. Jadi kadang-kadang kita pun macam tu kan, nak beli barang, minda fikir, ambil yang ni lah, ini ikut bajet, ini sesuai kan. Tapi bila ikut vision, ini cantik, nanti orang suka, kita pakai, mesti ramai orang, sebab orang lain tak pakai kan. Itu tenaga Violet lah tu. Lepas tu mahal sikit pun tak apalah kan, alang-alang kan, nanti mesti jadi trend, orang akan pakai macam kita pakai, so kita pun beli yang tu. So tengok-tengok memang jadi trend, orang lain pun buat macam mana yang kita buat. Personality Violet adalah seorang yang dinamik. Mereka mampu menjadi ketua dalam sesuatu organisasi. Cara mereka memimpin adalah dengan emosi dalaman mereka, bakat kepimpinan yang ada secara semula jadi, daya bervisi yang jauh serta bersemangat. Mereka mempunyai karisma. Dengan karisma inilah pengikut merasa senang bekerja dengan mereka. Tarikan dan kelebihan yang ada ini menyebabkan pekerja mereka tidak peduli dengan cara kepimpinan personality ini, yang mungkin kadang-kala agak autokratik atau diktator. Jadi sebabkan mereka ni unik, mereka ni bervisi, berwawasan, dan orang teruja juga nak melihat visi dan wawasan itu menjadi kenyataan. Walaupun dia ni diktator, walaupun dia ni kadang-kadang autokratik ni terlalu tegas, terlalu dominan, askar lah kan, terlalu askar, tapi orang lain redha. Tak apa, dia memang macam tu, dia kasar macam tu, tapi orang rela ikut dia juga, walaupun dibidas, dimarahi. Sebab apa? Sebab orang sukakan wawasan dia, orang sukakan kedegilan dia, orang terujakan cara dia tu, kerana cara dia tu dapat mungkin telah terbukti ataupun mungkin memberikan inspirasi ataupun menjadi sesuatu yang berbeza daripada jalan-jalan yang orang lain buat. Biasanya personality Violet sukakan pekerjaan yang melibatkan komunikasi dan hiburan. Ini kerana dalam bidang ini mereka mampu menggunakan kelebihan yang ada pada diri mereka, iaitu kuasa tarikan, imajinasi dan kuasa karismatik mereka. Dengan kuasa karismatik yang ada, mereka senang berkomunikasi dan menyebabkan ramai orang senang dan kagum dengan mereka. Oleh sebab itu, mereka akan kekal lama dalam bidang itu. Namun begitu, personality Violet, perlu ingat, mereka tidak boleh terlalu bergantung sahaja kepada kuasa ini. Mereka perlu membuktikan kepada masyarakat yang mereka juga mempunyai kemahiran dan kelebihan yang lain. Gabungan karisma yang dimiliki dan kemahiran yang sentiasa diasah menyebabkan mereka lebih bersinar dalam bidang yang dipilih. Pekerjaan yang sesuai kepada personality ini adalah ahli muzik, pelakon, pensyarah, pemimpin organisasi, ahli politik, pencipta, pengkarya, ahli perniagaan dan pengurus projek. So Violet kena tahu, dia tak boleh hanya
berharap atau bergantung kepada bidang yang menonjolkan dirinya secara macam tadi ya, menonjolkan dalam bentuk komunikasi ataupun yang ada sifat entertainment. Jadi mungkin entertainment ni zaman ni buat video, buat apa, buat live event, berada di live stage yang ada music, yang ada crowd yang ramai. Jadi mereka tak boleh bergantung kepada populariti yang sedemikian. Mereka kena juga involve in a real business and buat real business dan success in real business in a different niche. Contohnya tak terlibat pun, mungkin dia buat bidang perhotelan, mungkin dia buat bidang perhotelan pun ada juga yang populariti kan. Mungkin dia buat bidang agro kan, mungkin dia buat bidang pelombongan, oil and gas. So dia tak perlu menonjol pun, tetapi dia ada bisnes sana, bisnes sini. Tapi dalam masa yang sama dia juga orang yang memberikan, mungkin dia jadi pemimpin politik. Itu orang akan lebih percaya ataupun lebih terinspirasi. Yang lain tu mungkin 90% sebenarnya taksub je, sebab kepetahan ataupun keupayaan dia untuk menyampaikan kata-kata persuasif, kata-kata dia yang magic menyebabkan orang percaya. Ini macam sihir je lah. Akhirnya dia hanya dapat memegang populariti yang sementara kerana orang yakin ataupun orang terima hanya pada masa itu sahaja. Jadi dia kena keep on buat sampai memenatkan lah. Cuma mungkin kalau dia bijak, dia duplicate lah kan. Dia upah orang lain buat, dia upah pula orang lain buat benda yang sama yang dia buat. So dia rehatlah sikit, tapi modus operandi itu sama saja. Beli iklan, lepas tu buat event yang lebih kepada hiburan dan komunikasi. Nah akhirnya apa yang dia jual tu modalnya adalah idea, bukan satu kemahiran yang betul-betul dalam apa yang dia nak sampaikan. Jadi kalau dia jadi advisor, consultant ataupun dia ada business owner, mungkin kerja dia sebagai CEO, kerja dia sebagai director berbeza dengan apa yang dia buat di atas pentas. So in reality mereka ni juga kena tahu bahawa mereka kena duduk dalam realiti yang nyata, jangan duduk dalam fantasi yang mereka nampak sahaja. Okey, itu lebih kurang.